saya nak share sikit ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dulu saya kerja bahagian halal, bahagian persijilan halal. Sebelum saya berhenti kerja, penuh pengarah bahagian halal. Jadi apabila kita didatangi oleh non-Muslim bertanya tentang proses sembelihan dalam Islam, maksudnya mereka kata kenapa orang Islam ni susah sangat bila nak matikan binatang tu, proses tu macam sembelih, ada ni kan senang kalau renjat sekaligus binatang mati, ataupun rendam saja dalam air dan sebagainya. Kenapa perlu sekor-sekor? Lepas tu pisau tu mestilah kena tajam, kedua kena pastikan putus. Kalau tak putus kira reject terus, buang terus. Kenapa kena putus dua-dua urat marih, urat pernafasan, dan kita disunatkan wajdain kiri dan kanan dan sebagainya. Jadi dia nampak terlalu leceh dan sebagainya. Jadi di sini apabila berlaku peristiwa yang sedang berlaku sekarang, dunia membuka mata betapa apa yang telah diamalkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi, itulah cara makanan yang akan menjamin keselamatan manusia. Okey, saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama ahilla bihi li ghairillah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi. Seterusnya ada ayat yang terakhir, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama ahilla li ghairillahi bihi. Allahu Akbar. Maksud firman Allah ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ketika kita baca ayat ni, kita tak terfikir apa kaitan bila Allah memerintahkan larangan makan darah. Takkan ada manusia makan darah? Dracula je isap darah. Lepas tu ada ke manusia makan bangkai? Dan memang hari terbukti China di antara pusat memakan bangkai secara besar-besaran. Mereka boleh bunuh binatang di atas meja dan makan masa tu juga. Bahkan mereka boleh makan binatang tu hidup-hidup, makan terus hidup-hidup, makan bangkai. Dan mereka memang hisap darah binatang tersebut, makan dengan darah. Dan ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, walaupun ketika itu tidak ada bukti sains dan sebagainya. Dan bila saya kerja di bahagian halal sebelum ini, kita ada pergi ke tempat rumah-rumah sembelih dan kita dapati antara rumah sembelih yang besar, dia proses ayam 50,000 ekor sehari. Sembelih 50,000 ekor, 80,000 ekor, tak jauh je rumah sembelih tu. Kita masuk, saya sendiri masuk. Sebab bila kita adalah agensi kerajaan, kita memang boleh masuk kilang, kita boleh tengok semua, kita ada permit tu kan. Jadi saya dapati mereka memang tadah darah. Maksudnya tempat sembelih ayam ni, darah ada bertong-tong, tersusun darah. Bila kita tanya, darah kenapa disimpan? Kalau kita kan, kita alihkan sajalah, kita buang. Rupanya ada syarikat yang akan beli darah tersebut. Memang betul hari ini manusia memproses kembali darah binatang untuk jadi platelet darah. Platelet darah tersebut ada diguna pakai dalam barang-barang surimi. Barang surimi ni apa? Macam fishball, fish cake, benda-benda yang telah diubah suai, macam ketam tu surimi lah tu. Jadi benda-benda yang seperti itu, berhati-hati, pastikan ada logo halal. Sebab industri pemakanan ni 70% ada dikuasai oleh non-Muslim. Maksudnya mereka mengutamakan di sudut keuntungan lah. Tapi kita orang Islam keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Jadi sebenarnya platelet darah ni masuk dalam banyak industri, dalam pharmaceutical ke, dalam kosmetik ke dan sebagainya. Dan memang tanpa sedar, memang apa yang Allah perintahkan haram, makan bangkai, makan darah, itu benar-benar manusia ini melampaui batasan. Dan saya nak share, Dr. rehat lagi ya, sekejap ya. Bila bab sembelih, Masya Allah, pernah non-Muslim, dia kata cara sembelih Islam ini kejam. Sebab disembelih di bahagian leher, kemudian darah memancut-mancut dan kelihatan binatang sangat terseksa, menggelupur doktor, menggelupur. Jadi subhanallah, setelah kajian dibuat, mereka cuba, non-Muslim, mereka cuba untuk mematikan binatang, membunuh binatang untuk dijadikan bahan makanan ni mengikut cara selain daripada sembelih. Dan mereka cuba berusaha untuk membuktikan bahawasanya cara mereka ada lebih menjaga kebajikan binatang. Ada kaedah di beberapa negara, bila lembu, dia akan himpit biar lembu tu berdiri tegak. Dia bukan himpit sampai mati tak, berdiri tegak, tak boleh bergerak. Lalu ada tukul besar akan pukul kepala lembu, pap, kerbau ke, sampai pecah.
Kemudian mereka letak alat untuk mengesan tahap kesakitan, dan mereka dapati kesakitan maksimum, sangat dahsyat. Lepas tu kematian yang dibuat dengan cara merendam air, menggunakan asalnya kerana water dah tak ingat dah istilah, lama tinggal kerja. Okey doktor, tapi yang menariknya subhanallah, setelah kajian dibuat, mereka cuba meletakkan pula bacaan tu, maksudnya alat yang boleh membaca kadar kesakitan binatang ketika dimatikan tu, mengikut kaedah Islam, maksudnya mengikut kaedah sembelihan. Dan sangat mengejutkan, data menunjukkan alat itu menunjukkan zero sakit. Binatang yang disembelih mengikut cara Islam sebenarnya tidak mengalami kesakitan. Allahu Akbar. Kerana apabila diputuskan, apabila terus sembelih guna pisau yang tajam, terus terkena urat pernafasan, urat marikh, kemudian wajdain, 2 urat kiri dan kanan, automatik signa sakit yang berhubung dengan otak terputus. Dan apa yang berlaku, binatang tu menggelupuh hanyalah tindak balas kekejangan otot sahaja. Kemudian bila menggelupuh, hikmah besarnya adalah darah akan memancuk-mancuk keluar. Dan biasanya bakteria, kalau saya salah doktor betulkan, hanya hidup di dalam darah, dia bukan di dalam daging tersebut. Jadi bila habis darah keluar tu, maka keluarlah bersamanya penyakit-penyakit yang terkandung dalam binatang tersebut. Akhirnya mereka dapati cara mematikan binatang menurut kaedah Islam adalah yang terbaik, yang terjamin kualiti daging, sebab binatang tu pun tak stres, daging tak keras. Rupanya bunuh cara selain daripada sembelihan Islam, daging akan mengeras sebab binatang tu stres, nak menghabiskan hayatnya dalam keadaan stres. Kemudian daging lebih manis dan lebih bersih dan lebih selamat dari sudut penyakit dan sebagainya. Okey, mungkin doktor ada nak tambah sikit, nak bagi kupasan. Okey, nak ulas sikit pasal ustazah punya sembelihan tadi. Betul, dalam proses saya nak ulas mengenai keadaan yang kita panggil viremia ataupun bacteremia. Berdua ni adalah satu keadaan yang mana badan haiwan mempunyai kandungan bakteria ataupun virus. okey. Dan memang dengan kaedah sembelihan Muslim Islam sahaja atau kosher yang boleh clearkan darah secara total dari badan, menyebabkan yang tinggal hanyalah solid daging. Jadi pasal tu Allah Ta'ala tak perlu kita untuk tarbiyah. Dia dah hantar dah mesej dia very clear. Tak faham sangat, tutup nikab, dia bagi nikab. Nak dia bagi condemn sembelih, dia hantar. Kenapa perlu sembelih? Allah Ta'ala dah uruskan semua sekali. Jadi memang sembelihlah sebenarnya cara yang betul untuk. Okey, subhanallah.